Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam ni untuk subjek sains komputer tingkatan 4. Jadi malam ni kita akan habiskan tajuk 3.0, interaksi manusia dan komputer. Jadi cikgu dah letak video di sini. 3.2 paparan dan reka bentuk skrin. Dah ada video di sini, awak boleh tengoklah. Okey. Dan dalam tajuk ni 3.2 ni paparan dan reka bentuk skrin, kita ada lagi 3 tajuk. Okey. Jadi malam ni kita akan tengok tajuk T4 3.2.1, mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. T4 3.21 mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. Iaitu kita dah belajar berkenaan dengan proses reka bentuk interaksi. Ingat tak lagi? Ada berapa proses reka bentuk interaksi? Dia ni? Okey, Naim. Ada berapa? 4 cikgu. Ada? Ada 4 5. Ada 4. Yang pertama apa dia? Mengenal pasti keperluan interaksi. Okey, yang pertama mengenal pasti keperluan interaksi. Okey, yang kedua? Membangunkan reka bentuk alternatif. Membangunkan reka bentuk alternatif. Yang ketiga? Membina prototipe interaksi. Okey, membina prototipe interaksi. Dan yang keempat? Membuat penilaian reka bentuk. Okey, itu kita ada 4 proses reka bentuk interaksi. Jadi tolong ingatlah. Mungkin soalan dia bagi gambar rajah. Okey, dikosongkan 2 gambar rajah dan kamu kena isi untuk 2 markah. Okey, kita tengoklah tajuk ni. Bagaimana nak aplikasikan proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang kita bangunkan. Jadi reka bentuk interaksi, dia merupakan proses kita mereka bentuk struktur sesebuah program ataupun perisian. Itu yang dimasukkan dengan reka bentuk interaksi. Proses kita mereka bentuk struktur perisian yang kita nak bangunkan. Reka bentuk interaksi akan melalui 4 proses seperti yang telah kita bincangkan. Tadi yang Umi beritahu tadi. Iaitu yang pertama, kita mengenal pasti keperluan interaktif. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita membangunkan reka bentuk alternatif. Yang ketiga, kita membina prototipe. Dan yang keempat, kita membuat penilaian ke atas reka bentuk yang telah kita buat. Jadi dia mesti melalui 4 proses tersebut. Jadi untuk mengaplikasikan proses reka bentuk interaksi ini, kita akan merujuk satu aplikasi ringkas, iaitu program mengira 2 nombor. Inilah program ini kita akan buat, kita akan cipta, iaitu program mengira 2 nombor, sama ada dia tambah ataupun dia tolak, darat dan bahagi. Jadi ini nama program kita. Okey. Ini contoh. Ini contoh program mengira 2 nombor. Dia ada nombor 1, dia ada operasi. Kita akan buat 4 operasi. Dia ada nombor 2 sama dengan dan juga jawapan. Lepas tu dia ada button reset dan juga button untuk keluar. Kalau reset ni dia akan kosongkan balik nombor yang tadi dimasukkan dan juga jawapan, dan kita boleh buat yang barulah. Keluar ini, butang keluar ni untuk kita keluar daripada program kita.
Ini prototype yang telah siap. Okey, inilah program yang kita akan buat nanti. Okey, seterusnya mengenal pasti keperluan interaksi. Bagaimana kita nak aplikasikan proses reka bentuk ini. Yang pertama, mengenal pasti keperluan interaksi. Jadi kita akan kenal pasti keperluan produk kita dan mengetahui sebab apa produk kita bina. Kita akan kumpulkan maklum balas daripada pengguna sasaran mengenai fungsi produk yang mereka inginkan. So kita kena buat analisis lah keperluan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini contoh dia. Contoh ni tajuk produk kita mengira 2 nombor. Kumpulan sasaran kita murid darjah 3. Isu masalah keperluan tujuan yang dikenal pasti, murid dapat membuat pengiraan matematik yang melibatkan input 2 nombor. Yang kedua, memilih operasi matematik. Yang ketiga, melihat paparan output. Okey, cadangan penyelesaian. Menghasilkan program aplikasi yang khusus untuk membantu murid mendapatkan jawapan daripada pengiraan matematik. Sama ada tambah, tolak, bagi dan juga darab. Okey, pemerhatian daripada penyelesaian yang sedia ada daripada produk-produk yang lain berdasarkan pemerhatian tinjauan. Pengguna boleh menggunakan kalkulator ringkas sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah yang boleh memaparkan hasil pengiraan sebarang nombor yang diinput. Pengguna boleh menggunakan enjin carian laman web seperti google.com yang boleh memaparkan hasil jawapan pengiraan dengan memproses pernyataan matematik yang ditaip pada ruang carian. Okey, ini pemerhatian daripada produk yang sedia ada. Aktiviti fungsi utama, input 2 nombor, pilih operator matematik dan paparkan jawapan pengiraan. Aktiviti fungsi tambahan, reset, butang reset dan juga butang keluar. Jadi ini samalah. Sama seperti kerja khusus kan yang berbuat kan. Okey. Ini analisis bagaimana keperluan untuk kita menyelesaikan masalah tersebut lah. Okey. Kita mengenal pasti keperluan interaksi. Yang pertama. Yang kedua, kita membangunkan reka bentuk alternatif. Dihasilkan melalui gambaran idea produk, bentuk produk yang sedia ada, hasil tinjauan, maklum balas dan sebagainya lah. Okey. Kita akan sediakan sekurang-kurangnya 2 reka bentuk alternatif. Lakaran reka bentuk alternatif ini akan didemonstrasikan kepada pengguna yang kita pilih. Kita kena pilih pengguna. Kita tak boleh bagi rambam begitu, kita kena pilih pengguna. Sama ada guru ataupun murid. Ini contoh satu. Contoh reka bentuk alternatif satu. Okey, kita nyatakan jenis tulisan, tajuk program mengira tajuk dia, apa dia punya form dia, warna dia, label dia bagaimana, contact text bagaimana, penjajaran macam mana. Dan juga kita kena bagi penerangan lah. Label 1 untuk nombor 1. Label 2 operasi, label 3 nombor 2, label 4 jawapan. Dan juga kita mesti buat penerangan untuk kotak teks tu. Kotak teks 1 pengguna memasukkan input. 2 pengguna memasukkan input data kedua. 3 jawapan akan dipaparkan selepas pengguna mengklik butang operasi yang diinginkan. Ini bentuk alternatif yang pertama. Dan kita kena sediakan sekurang-kurangnya 2 reka bentuk alternatif. Okay, yang kedua, ini yang kedua. Samalah. Kita nyatakan jenis tulisan dia, tajuk, label dan sebagainya. Dan juga ada penerangan berkenaan dengan label yang telah kita buat. Dan juga keterangan berkenaan kotak yang kita buat. Sama je lah. Okey. Ini yang kedua. Reka bentuk alternatif. Okey, yang ketiga, membina prototipe interaksi. Okey. Untuk membina prototipe interaksi ini, kita mesti membuat lakaran yang telah siap dan kita akan edarkan kepada 20 pengguna yang berbeza. Contohnya,
Kita ambil responden 5 orang guru dan 15 orang murid untuk membuat penilaian reka bentuk alternatif yang disukai. Kadang-kadang kan kita buat 2, lepas tu kita ada. Yang mana yang mereka sukai. Jadi hasil dapatan akan digunakan untuk menghasilkan reka bentuk prototipe yang lebih baik berdasarkan komen pengguna serta keperluan yang diperlukan. Ini contoh dapatan bila kita ada, katakan guru. Bentuk alternatif yang pertama 2 orang yang suka, yang kedua 3 orang yang suka, jumlah 15. 5. Untuk murid, 4 orang yang suka reka bentuk alternatif. 11 orang suka reka bentuk alternatif 2. Jumlah 5. Jadi peratus dia untuk reka bentuk alternatif yang pertama 30%, reka bentuk alternatif yang kedua 70%. Jadi maksudnya pengguna dia lebih suka kepada reka bentuk alternatif yang kedua. Ini hasil dapatan lah. Lepas tu kita kena tengok komen. Kita kena catat komen yang diberi oleh pengguna. Contoh, ciri pada reka bentuk. Warna latar belakang, warna butang kawalan. Warna kuning alternatif 1 dan kelabu cair. Alternatif 2 tidak sesuai digunakan. Jadi kita kena catat responden mana yang nyatakan komen tersebut. Jadi semua ciri pada reka bentuk dari segi warna latar belakang, warna bingkai kotak teks yang pertama, kotak teks yang kedua, butang kawalan dia macam mana, tajuk program mengira 2 nombor macam mana. So kena catat untuk komen pengguna. Yang ni penambahbaikan. Jadi dah hasil daripada komen daripada pengguna tersebut, kita akan membuat penambahbaikan ke atas prototipe yang dipilih. Jadi contoh tadi pengguna telah memilih prototipe reka bentuk alternatif yang kedua. Okey. So kita buatlah penambahbaikan. Contohnya butang operasi tambah tolak darat dan bagi ditukar kepada warna biru cair. Okey. Lepas tu penjajaran tajuk aplikasi di tengah, warna tulisan ditukar kepada hitam. Okey, ini penambahbaikan yang telah kita buat. Warna latar belakang ditukar kepada kelabu cair ke kelabu gelap. Okey. Butang kawalan reset dan keluar dihasilkan dari butang kawalan operasi. Warna ditukar kepada biru cair. Maksudnya selepas pengguna telah memilih bentuk alternatif tersebut, okey, kita tak boleh terus guna, kita kena buat lagi penambahbaikan kepada alternatif yang telah dipilih oleh pengguna. Ini maksudnya kita membina prototipe interaksi. Kita bina dan kita edarkan kepada responden yang telah kita pilih. Okey, yang keempat iaitu kita membuat penilaian ke atas reka bentuk produk. Ini penilaian kita. Jadi prototipe yang telah ditambah baik akan dinilai sekali lagi oleh pengguna. Okay, selepas kita membuat penambahbaikan, kita bagi sekali lagi kepada pengguna untuk membuat penilaian. Jadi A-nya merupakan penilaian akhir di mana produk telah diimplementasikan dengan menggunakan perisian komputer. Jadi ini kita buat dengan perisian komputer. Seterusnya, instrumen penilaian paparan dan reka bentuk skrin akan dibina bagi melihat kriteria yang diperlukan oleh pengguna. Selepas itu kita akan edarkan instrumen penilaian paparan. Ini prototipe reka bentuk skrin yang telah ditambah baik. Jadi selepas ini dia ada tajuk dia untuk kita membuat prototipe. Okey, dan seterusnya. Ini tentukan sasaran pengguna yang akan diberi percubaan untuk menilai paparan skrin. Yang ini yang terakhir lah. Yang ini kita guna soal syidik jenis apa ni? Siapa boleh bagi tahu? Jenis yang ada ya dan tidak. Kita ada 2 jenis soal selidik. Yang pertama apa dia? Siapa masih ingat? Likert. Yang pertama soal selidik, Likert. Yang kedua? Goodman. Yang ni jenis apa ni? Yang ni. Likert. Goodman. Ni jenis Goodman. Okey. Jadi kita bina soal selidik sekali lagi.
dengan memfokuskan kepada perkara yang akan dibincangkan. Soalan mestilah di dalam skop dan fungsi yang ada dalam paparan skrin sahaja. Jangan bagi soalan-soalan lain lah. Okay? Lepas tu kita tentukan jenis maklum balas yang boleh diberikan oleh pengguna. Jadi ini reka bentuk skrin kategori yang ini juga kita guna yang itulah instrumen penilaian kuantitatif prototype program mengira dua nombor. So kita buat soalan dan ini kita buat ya atau tidak, mana pengguna akan pilih lah. Okey. So kita kena nyatakan tandakan right sekiranya jawapan anda ya dan tandakan pangkah sekiranya jawapan anda tidak. Ini contoh. So kita kena buat sekali lagi penilaian ke atas prototype yang telah kita tambah baik itu. Okey, dah habis tajuk ni.